Benda ni kan kalau saya cakap kan, garanti korang marah bang. Garanti korang kata kan, dia ni kan bukan pergi surau pun, bukan pergi masjid pun, tapi duk kecoh je kan. Diam-diam sudah lah kan. Betul tak bang? Woi, bahaya ni bang. Sensitif orang kan. Roll intro. Tak adalah bang. Kan orang duk bising kan. Ramai orang duk kata macam, apa ke benda ni kan. Nak kena bawa sejadah pergi masjid, pergi surau. Sembahyang fardu kena bawa sejadah. Sembahyang Jumaat kena bawa sejadah. Sembahyang raya kena bawa sejadah kan. Dan bila bentang sejadah tu kan, mulalah jadi macam tak boleh rapat soft kan. So ramai orang bunyi, ramai orang bising di media sosial lah, dekat status WhatsApp lah, macam-macam lah kan. Masalahnya kan, bila ada orang yang berbunyi, bila ada orang bising kan, bila ada orang yang menyuarakan isi hati mereka kan, maka adalah satu puak lagi yang memang kaki masjid ni kan. Dia kata apa? Dia kata alah yang bunyi ni pun dia orang ni tak tengok ke sembahyang fardu, subuh, zuhur, apa nama asar, maghrib, isyak kan. Kosong pun masjid tu kan. Kosong pun surau tu kan. Maksudnya tak kisahlah pasal jarak soft ni kan. Yang pentingnya surau tu tetap kosong macam biasa kan. Dan diorang akan marah. Diorang kata apa, yang duk bising ni orang yang memang sebenarnya tak datang masjid pun. Yang puak-puak pergi masjid okey je pun. Bang, ini bukan soal puak masjid ke, kaki masjid ke, yang tak pergi masjid ke. Bukan soal tu bang. Sebenarnya kan, kita ni kan patut bersyukur bang. Sebab apa? Masih ada lagi kan, orang Islam ni bang, yang sayangkan kepada institusi agama, iaitu masjid tu sendiri bang. Diorang tak pergi solat fardu tu soal kedua. Soal pertama bang, hati mereka masih sayang, cintakan kepada perhimpunan, berhimpun beramai-ramai ke masjid walaupun mungkin pada solat Jumaat. Alhamdulillah lah bang. Ke korang nak diorang terus lantak kan, lupa kan, lantak pilah pasal masjid, jangan ambil tahu langsung pasal masjid. Begitu ke? Itu ke bang yang korang nak sebenarnya? So to be fair lah, adakah hanya mereka yang kaki masjid layak berbicara pasal masjid? Adakah mereka yang memang pergi masjid kadang-kadang ni tak boleh langsung buka mulut pasal masjid? Bang, tak boleh lah macam tu kan. Orang Islam tetap orang Islam walaupun dia tu mungkin pergi masjid cuma seminggu sekali kan. Tak apa bang. Tutup kejap cerita pasal pergi masjid ke tak pergi ni kan. Sekarang cerita pasal penjarakan soft ni bang. Sekarang ni kan kita dah faham yang memang polisi ataupun SOP penjarakan fizikal tak ada dah bang. Kerajaan dah announce dah pun, no more penjarakan fizikal. Dekat stadium dah boleh rapat-rapat bang, dah boleh belaga-laga bau bang. Buka mask tak ada masalah pun. Hanya digalakkan memakai mask di tempat awam jika keadaan tu sesak, digalakkan kan. So sebenarnya penjarakan fizikal ni bukan lagi benda yang wajib. So bila larangan ataupun penjarakan fizikal ni telah pun ditarik balik, sebenarnya arahan penggunaan sejadah sendiri ni bang tidak lagi diguna pakai di semua masjid pun. Ada masjid yang memang dah open dah pun, lantak pi kat hampa lah apa nak pakai sejadah sendiri ke. Tak bawa pun tak apa, bawa pun tak apa, lantak pi kat hampa lah. Tapi ada masjid yang masih lagi bertegas, yang masih lagi nak orang bawa sejadah sendiri pergi masjid. Ada negeri masih lagi keras kan. Tapi sekarang ni kita ni bang kena bekerjasama. Kena sepakat bang. Dia kata arahan dia ialah arahan dia bawa sejadah sendiri. Dia tak kata pun kena letak sejadah tu renggang-renggang. Tak ada bang. Sebab no more penjarakan fizikal. Saya try tadi bang. Saya try dekat sebuah surau ataupun surau Jumaat lah. Surau Jumaat dekat Selangor ni kan. Saya try. Saya letak sejadah tu kan melintang. Bukan menegak. Melintang. So saya share kan. Share. Bila bangun nak solat Jumaat kan, saya tarik orang sebelah biar rapat sikit. Bagi dia rapat sikit. So saya tak nak dia jarak. Saya nak dia belaga bau. Tak ada pun AJK masjid datang larang. Tak ada pun Tok Imam ke apa ke suruh berhentikan solat. Tak ada pun bang. Tak ada pun KKM tunggu kat luar dengan surat saman. Tak ada masalah pun. So, penjarakan saf ataupun merapatkan saf ni bang, ini bukan lagi terbantut kerana AJK. Terbantut kerana larangan oleh pihak negeri dan sebagainya. Ataupun pihak JAKIM ke, ataupun pihak MAIS ke, JAIS ke bang. Tak ada bang. Sekarang ni terletak pada kita sendiri bang sebenarnya. Kan? Masalahnya bila bangun tu rapatkanlah soft. Kalau kata bawa sejarah sendiri pun janganlah sampai dah besar sejarah tu kan. Kau renggang lagi sampai 2-3 line kan. Janganlah bang. Rapatkan ataupun pandai-pandailah tarik bagi rapat juga bang. Kan? Sebab kita sendiri yang sebenarnya yang akan menentukan position kita.
masa kita nak memulakan solat kan. Okeylah, korang kata penjarakan ataupun merapatkan soft ni bukan benda yang wajib. Dia lebih kepada sunat lah kan. So dia tak perlu dah sampai nak jadi satu isu besar kan. Okay, fine, betul, setuju. Benda sunat. Tapi apa salahnya bang kalau benda ni kita kembalikan balik, kita pulihkan semula kan. Sebab sekarang ni dah, kita tengok sana sini dah mula macam tak ambil kisah pasal penjarakan fizikal. Tak ada masalah pun. Mas pun dah mula tak ada masalah. Orang dah mula tak heran pasal COVID-19 kan. So, kenapa sekarang kita nak asyik lagi, takut, risau sebagainya bang? Malah KKM dah umumkan ada ubat yang boleh menyembuhkan COVID-19 bang. Betul. KJ dah umumkan ujian mereka pada sejenis ubat ni kan berjaya memulihkan pesakit COVID-19. Betul bang? Betul. Ada ubat dia. So, dalam keadaan sekarang ni bang, udahlah tu bang. Jangan asyik salam nyalah lah. Jangan asyik salam nyalah yang apa nama puak sini, puak masjid kata korang diam. Soft masih lagi jarak dan juga masih lagi kosong masjidnya. Surau masjid kosong. Solat Jumaat pula. Solat subuh, solat zuhur, solat asar kosong. So jangan duk sembang pasal soft kalau kata surau masjid still lagi kosong. Bang, dulu sebelum PKP pun memang kosong pun kan. The issue is bukan pasal kosong. The issue is mana yang boleh kita perbaikilah kan. Ini bila kata orang kita nak berbunyi sikit, nak memperjuangkan, nak bersuara, nak bercakap pasal isu masjid ni kan. Puak-puak ni dah boleh hentam. Diamlah korang masjid pun tak pergi kan. Janganlah bang. Jangan sampai nanti kan orang Islam kita ni bang mengambil kaedah lantak api kat hampa lah. Kan? Lantak apilah masjid kosong pun. Lantak apilah soft jarak pun. Lantak apilah aku lebih selesa duduk diam-diam di rumah, tak ambil tahu pasal masjid lagi. Janganlah bang. Untunglah dia masih lagi ada hati nak memikirkan apa yang berlaku di masjid. Tapi satu puak ni kena bahaya lah bang. Kena bahaya pula. Satu puak dia bang kena hati-hati lah. Iaitu puak yang menggunakan isu masjid ni bang untuk dipolitikkan. Sahaja je bang nak attack kerajaan sebab ini peluang mereka nak nampakkan lemahnya kerajaan, lemahnya sistem yang ada sekarang ni bang. Itu bahaya. Yang itu saya bangkang. Tapi yang memang bersuara kerana risau, kerana rasa risau dengan keadaan yang sedang berlaku di masjid, yang itu janganlah korang halang untuk mereka berbicara kan. Bang, apa pun, jom kita sama-sama terus memperjuangkan apa yang patut diperjuangkan bersama pada jalan yang sama kan. Tak gitu bang.